Baik, pertama sekali saya mengucapkan selamat malam, salam damai sejahtera kepada rekan-rekan setugas dan saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan. 首先，在这里我要问候所有参加今天晚上聚会的同工们以及主所爱的弟兄姐妹们，大家晚上平安。Baik, kita bersyukur pada Tuhan di mana pada malam ini kita dapat berkebaktian bersama. 感谢主呢，今天晚上我们能够一起在这里聚会， di mana kita sekali lagi dapat bersekutu di dalam Tuhan. 我们再一次呢有机会能够在主里合一。 Melalui kesempatan pada malam ini, 那么借着今天晚上的机会， di sini kita akan mempelajari satu judul firman Tuhan 在这里呢我们会一起学习这一个主题， yang berbunyi tembok yang memisahkan. 就是分别的强横。 Kita tahu tembok di dalam perjanjian lama 我们知道，在这个旧约当中的强横， sangat memainkan peranan bagi sesebuah kota. 对于一座城来说是非常重要的。 Di mana sebuah kota yang mempunyai tembok yang tinggi dan besar, 那么这一座城呢，它的这个城墙的这个高度还有这个宽度， yang selalu dianggap sebagai kota yang kuat. 那么它要是这座城呢，它的这个城墙是非常高大以及坚固的呢，它就是一个非常强大的城。 Disebabkan adanya tembok, maka musuh sukar untuk memasuki kota ini. 因为有这个城墙呢，这个仇敌呢就很难攻到这个城里面去。 Itu adalah pada perjanjian lama. 那么这个是旧约当中的， Namun pada hari ini kita jarang melihat tembok yang besar dan tinggi seperti pada zaman dahulu. 那么在今天呢，我们很难要看见像古时候一样这么高大的城墙。 Biasanya kegunaan tembok ini adalah untuk melindungi satu kawasan. 那么通常呢，这个城墙呢，它是建立来去保护这一块区域。 Tetapi kita pada hari ini, 但是我们今天 biasanya kita menyebutnya sebagai pagar. 我们把它称作为篱笆， Tidak seperti tembok pada zaman dahulu yang dibuat tinggi dan besar. 不像是古时候那么高大、那么非常坚固的城墙。 Jadi tujuan kita membangun tembok ataupun pagar ini sudah pasti untuk melindungi kawasan kita. 那么我们建立这个城墙或者是篱笆的这个用途呢，就是来保护我们的这个我们所居住的范围。 Itu adalah tembok yang boleh kita lihat. 这个是我们能够看见的城墙。 Tetapi bagi kita sesama manusia, 但是我们人和人之间呢， terlebih lagi kita sesama anak-anak Tuhan, 尤其是我们和这个神的儿子之间， kita mempunyai tembok masing-masing yang tidak kelihatan. 我们各自呢都有这个看不见的墙。 Di mana tembok ini sebenarnya merupakan satu perkara yang memisahkan kita akan satu hal. 而这个城墙呢，它可能是把我们从一件事里面分别出来的。 Namun dalam masa yang sama, tembok ini juga memelihara kita 而同时呢，这个城墙也是保护我们。 dalam banyak hal. 这个城墙呢，它也是在很多事上来去保护我们的。 Tapi apa yang mau kita akan kita? Pendeta boleh ulang yang tadi, macam putus line.
Baik, hello, Brother Jemaah. Halo, ya, Pendeta. Pendeta dengar Apakah kah? internet? Boleh dengar? Boleh Pendeta ulang yang tadi. Kejap ah, saya settle masalah internet dulu. Dengar? Dengar. Oh, oke sudah, internet. Oke sudah, jelas sudah. Oke, boleh sudah. Halo, boleh dengar? Sekarang boleh. Oke. Minta maaf semua ada masalah internet. Oke, sudah Daniel, boleh dengar sudah? Ya, boleh sudah. Oke, di sini kita akan berbicara tentang tembok yang memisahkan kita. 那么在今天呢，我们会说到是这个把我们分别开来的这个墙横。 Di mana tembok yang tidak kelihatan yang selama ini banyak memisahkan kita akan banyak hal. 就是虽然这个城墙是我们看不见的，但是呢，它却很多时候呢，它在我们中间把我们分开来。 Baik, kita lihat perkara yang pertama. 我们看第一点， Apakah tembok yang memisahkan? 这个把我们分别开来的城墙是什么？ Baik, hal ini memisahkan kita antara sesama manusia ataupun memisahkan kita antara kita dan Tuhan. 这个城墙呢，它可以是让我们人与人之间分别开来，也可以是把我们和神分别开来的。 Baik, kalau kita lihat butir yang pertama 要是我们看第一点， tentang tembok yang memisahkan, 关于这个分别的墙横， yaitu perbezaan dalam kepercayaan. 就是信仰上的这个差异。 Kita tahu di dunia pada hari ini mempunyai banyak sekali agama. 我们知道今天世界上有非常多的宗教， Dan bagi kita umat gereja Yesus benar, 而对于我们真耶稣教会的信徒来说， kita pun mengetahui tentang perkara ini. 我们也知道这件事。 Di mana dalam gereja kita mempunyai pendirian tersendiri. 就是我们的教会呢有自己的立场， Dan kita juga mendengar daripada denominasi yang lain pun mempunyai pendirian yang tersendiri. 我们也听到，就是我们也知道，在每一个不同的教派呢都有各自的立场。 Meskipun di dalam dunia kita mempunyai ikatan persaudaraan. 虽然在世界上呢，我们是有这个血缘关系的， Meskipun di dunia kita mempunyai sahabat yang kita rapat sekali. 虽然在世界上呢，我们有这些和我们很要好的朋友， Ataupun mungkin itu merupakan pasangan hidup kita. 或者他是我们生命当中的这个伴侣。 Meskipun dalam suasana yang begitu mesra, 虽然是在一个这么非常和谐的这个环境里面， kita merasa sangat selesa antara satu dengan yang lain. 我们各自呢都感觉到非常的舒适。 Namun ada satu perkara yang masih belum membuat kita merasa cukup tenang. 但是有一些事情是让我们没有办法平静的， Apabila kita teringat akan hal ini, 就是当我们想起这件事，
Saya percaya suasana hati kita akan berubah. 我相信我们的这个心境会转变， Kadang kita merasa risau. 但我们会感觉到很担忧。 Terkadang juga kita merasa tidak sedap hati apabila menyentuh tentang hal ini. 当我们谈到这件事的时候，我们也可能会不愉快， Yaitu perbezaan di dalam kepercayaan. 就是我们信仰上面的这个差异。 Kita tahu tidak semua ahli keluarga yang dibilang adik-beradiknya itu semua adalah seiman. 我们知道，并不是每一个家庭当中的每一位家庭成员都是主内的。 Saya percaya kita mungkin ada keluarga ataupun sahabat yang seperti ini. 我相信呢，我们有这个弟兄姐妹，我们有家人，或者是我们有朋友是这样的。 Keluarga yang lain adalah seiman, tetapi ada beberapa sebilangan kecil yang belum menjadi percaya. 在一个家中呢，我们可能有一部分是这个教会的信徒，那么有其他的呢，就是还未信主的。 Nah, apabila teringat akan perkara ini, 当我们想起这件事， kita akan merasa ada sesuatu yang memisahkan di antara kita. 我们会感受到有一股力量，或者是有一些东西是在把我们分别开来的。 Ini disebabkan kita mempunyai perbezaan di dalam kepercayaan. 这是因为我们在这个信仰方面呢，有存在着差异。 Kalau kita lihat di dalam 2 Korintus pasal yang ke-6, 要是我们看哥林多后书的第6章 ayat 15 hingga ayat 16. 第15到第16节， Ayat 15. 第15节， Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? 基督和比列有什么相合呢？信主的和不信主的有什么相干呢？ Ayat 16. 第16节， Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. 神的殿和偶像有什么相同呢？因为我们是永生神的殿，就如神曾说：“我要在他们中间居住，要在他们中间来往，我要做他们的神，他们要做我的子民。” Kalau kita merenung kembali di dalam ayat ini, 要是我们想起这一节经节， nampaknya di sini ada 2 perkara yang jauh berbeza. 看起来呢，这里有2件事是存在着很大的差异的。 Yang pertama, dia sebut Kristus. 第一点说到基督， Yang kedua, Belial 第二点是比列， ataupun iblis ya. 或者是撒旦。 Jadi tidak ada persamaan antara 2 perkara ini. 所以这2件事呢是没有相同的，没有共同点。 Di tengah-tengahnya ada satu tembok besar yang memisahkan 2 hal ini. 在这中间呢，有非常大的这个城墙，把这2件事分别开来。 Demikian juga kita di dalam kehidupan kita. 那么我们在我们的生活当中也是一样， Mungkin secara jasmani kita begitu rapat antara sesama. 可能在这个我们的肉体上呢，我们和其他人是那么的融洽， Tetapi secara rohani nampaknya kita mempunyai satu tembok besar yang memisahkan kita. 但是在灵性方面呢，是有这样的一个城墙把我们分开来。 Itu karena kita mempunyai perbedaan dalam kepercayaan masing-masing. 因为我们在各自的信仰方面呢，都存在着差异。 Jadi karena perbedaan ini maka tidak dapat bersatu di dalam Tuhan. 而因为这方面的差异呢，我们便不能在主里合而为一。 Jadi itulah mengapa Tuhan memerintahkan kepada kita 所以这就是为什么神对我们说 supaya pergi untuk memberitakan Injil, 要去传福音，
supaya kita mengabarkan Injil kepada teman-teman kita, 要向我们的这些朋友们传福音， mengabarkan Injil kepada ahli keluarga kita, 向我们的家人传福音。 supaya tembok ini runtuh. 我们要让这个城墙倒塌， Bukan hanya kita dapat bersama dalam jasmani, 我们不只是能够在肉体的关系上融洽， tetapi kita juga dapat bersama-sama secara rohani. 而我们在属灵的这个灵体上面呢，也能合而为一。 Di luar kita dapat melakukan activity bersama. 在外面呢，我们能够一起进行很多的活动。 Dan lebih indah lagi kalau kita dapat duduk bersama di dalam gereja. 更加美好的是呢，要是我们能够一起在教会里面一起坐下。 Jadi selagi kita belum dapat memecahkan tembok ini, 而要是我们还没有办法来去把这个城墙倒塌的话， maka kita harus berusaha untuk membawa orang untuk mengenal Tuhan. 我们必须要努力的来去把人带到神的面前。 Baik, perkara yang kedua, 第二点， tembok yang memisahkan. 分别的城墙。 Yang kedua ialah kekayaan. 第二是这个我们的财富。 Memang dunia selalu berkata uang itu adalah segalanya. 我们世界上呢，很常都说到这个金钱是万能的。 Ya, mungkin uang itu dapat membeli banyak sangat harta di dalam dunia ini. 我们的这金钱呢，可以买到世界上很多很贵重的东西， Tetapi dia tidak dapat membeli kebahagiaan. 但是却不能买到我们的幸福。 Meskipun uang itu dapat membeli banyak sekali obat-obatan di dunia yang mahal. 虽然这些金钱呢，可以买到这些很昂贵的这些药物， Dapat membeli herba yang begitu mujarab. 可以买到这些很稀有的这些草药， Tetapi uang tidak menjamin kesehatan kita. 但是金钱呢，却不保证我们的健康。 Nampaknya masih ada batasnya di sana. 看起来呢，它还是有一些不能够突破的这些界限。 Jadi bagaimana pula dengan kekayaan kita antara sesama manusia? 那么我们人和人之间的这个富足呢， Terlebih lagi antara kita dengan Kristus. 尤其是我们和这个基督之间的， Mengapa perkara ini boleh menjadi tembok yang memisahkan? 为什么这件事情可以成为一个分别的这个城墙？ Kalau kita merujuk peristiwa di dalam Kejadian pasal 13. 要是我们看创世纪的第13章， Kejadian pasal 13 ayat 6创世纪第13章的第6节 hingga ayat 9. 到第9节， Ayat 6. 6节。 Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. 那地容不下他们，因为他们的财物甚多，使他们不能同居。 Ayat yang ke-7. 第7节， Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. 当时迦南人与比利洗人在那地居住，亚伯兰的牧人和罗德的牧人相争。 Ayat 8. 第8节， Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. 亚伯兰就对罗德说：“你我不可相争，你的牧人和我的牧人也不可相争，因为我们是骨肉。” Ayat 13, ayat 9. 第9节， Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripada aku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. 遍地不都在你眼前吗？请你离开我，你向左我就向右，你向右我就向左。 Baik, ini merupakan peristiwa tentang Abram dan Lot. 这里记载到的是关于亚伯兰和罗德的事迹， Disebabkan mereka memiliki harta yang sangat banyak.
因为他们的财物甚多。 Jadi karena harta ini maka tidak dapat membuat mereka ini kekal untuk tinggal bersama. 那么这么多的财物呢，使他们不能够同居。 Disebabkan harta yang terlalu banyak maka timbullah perselisihan di antara hamba-hamba mereka. 因为那么多的财物呢，这个亚伯兰的仆人呢和罗德的仆人就相争了。 Jadi perkara ini tidak dapat memberikan ketenangan antara dua pihak ini. 所以这件事呢，就引发了这个两方面的冲突，使他们不能够平静下来。 Jadi mereka mengambil satu jalan penyelesaian 所以他们就想到了一个解决的方法， demi mengelakkan daripada bertengkar kembali. 来避免冲突。 Maka mereka harus berpisah. 他们必须要分开来。 Jadi ini nampaknya harta itu dapat memisahkan kita dengan orang lain. 那么看起来呢，我们的这个财富呢，是可以把人和人之间分开来的。 Kemungkinan di dunia pada hari ini 可能在今天的世界上， harta ini memisahkan mungkin karena kecemburuan. 这个财物呢，可以促使我们因为嫉妒某些人而把我们分开来， Ataupun karena memperebut harta maka ada pergaduhan. 或者因为我们抢夺这个财物方面呢，会让我们产生这个纷争。 Bahkan tidak sedikit di dunia ini karena harta ada yang sanggup membunuh. 那么这个世界上呢，也不少因为财物呢，他们可以去杀人。 Inilah sebenarnya tembok yang memisahkan kita. 这个就是把我们分开来的这个墙横。 Bukan bermaksud mempunyai harta itu salah dalam hidup kita. 我们不是说拥有财物是不好的， Sebenarnya itu merupakan berkat yang dicurahkan Tuhan atas kita. 其实那是神赐给我们的这个福气。 Namun bagaimana cara kita mengendalikan berkat Tuhan yang diberikan kepada kita? 但是我们要如何来去善用这个神赐给我们的这个福气？ Kalau seseorang itu tidak tahu untuk mengendalikan berkat Tuhan ini, 要是这个人呢，他是没有善用这个神赐的福气， akhirnya dia boleh mencetuskan masalah. 他会引发很多的问题。 Ada satu contoh lagi di dalam Kejadian pasal 36. 还有一个例子记载在创世纪的第36章， Kejadian pasal 36 ayat 6 hingga 7. 创世纪的第36章第6到第7节， Ayat 6. 第6节。 Esau membawa istri-istrinya, anak-anaknya lelaki dan perempuan, dan semua orang yang ada di rumahnya, ternaknya, segala hewannya, dan segala harta bendanya yang telah diperolehnya di tanah Kanaan, lalu pergilah ia ke negeri lain, dan ia meninggalkan Yakub, adiknya itu. 以扫带着他的妻子、儿女及家中一切的人口，并他的牛羊、牲畜和一切货财，就是他在迦南地所得的，往别处去，离了他的兄弟雅各。 Ayat 7. 第7节， Sebab harta milik mereka terlalu banyak, sehingga mereka tidak dapat tinggal bersama-sama, dan negeri penumpangan mereka tidak dapat memuat mereka karena banyaknya ternak mereka itu. 因为恶人的财物寻处甚多，寄居的地方容不下他们，所以不能同居。 Jadi sekali lagi, dua orang bersaudara ini terpisahkan karena harta yang sangat banyak. 在这里呢，我们再一次的看见这个两兄弟呢，他因为太多的这个财物而分开。 Esau dan adiknya Yakub tidak lagi dapat tinggal bersama-sama. 以扫和他的这个弟弟雅各呢，就不能够在一起居住了， Karena ada tembok yang memisahkan mereka. 因为有把他们分开来的这个墙横。 Jadi apa yang mau kita perhatikan pada hari ini? 所以今天我们必须要去注意的是什么？ Sebenarnya harta itu bukanlah masalah apabila kita memperolehnya. 其实我们拥有财富并不是一个问题， Tetapi karena mencari hartalah orang selalu kehilangan masa bersama keluarga. 但是我们会因为我们要去寻找这个财富呢，我们失去了和家人一起同居的时间。 Karena hartalah orang selalu kehilangan masa untuk bersama dengan Tuhan.
也因为我们要去寻找财富呢，人们呢也失去了和神一起也和神的时间。Karena kita tahu di mana harta kita berada, di situ hati kita berada. 因为我们知道我们的财宝在哪里，我们的心就在哪里。 Orang hanya memfokuskan dan mementingkan harta di dunia, 要是我们注重于这个世界上的财富， nah sudah pasti hatinya itu juga di dunia. 可以肯定的是，我们的心也在这个世界。 Tetapi jikalau ia memfokuskan harta yang di surga, 但是要是这个人呢，他是注重于这个天上的财物， maka sudah pasti hatinya itu tertuju ke surga. 可以肯定的，他的心呢也是向着这个天国的。 Mari kita rujuk dalam Injil Markus pasal 10. 我们看马可福音书的第10章 ayat 22. 第22节。 Markus pasal 10 ayat 22. 马可福音书第10章的22节。 Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. 他听见这话，脸上就变了色，忧忧愁愁的走了，因为他的产业很多。 Baik, di sini orang muda yang kaya, 在这里说到这个富有的少年人， yang sangat ingin mengetahui apakah yang harus dia lakukan supaya mendapat hidup yang kekal. 他想要知道他当做什么事才可以承受永生。 Dalam banyak-banyak jawaban Yesus, 在主耶稣众多的这个回答当中， ada satu jawaban yang membuat dia sangat sedih. 有一件事是让他非常伤心的， Di mana Tuhan meminta dia supaya menjual hartanya. 就是主耶稣让他变卖他所有的这个财富， Memberikan itu kepada orang-orang miskin. 来分给穷人。 Ya sebenarnya harta itu di dunia memang secara lahirnya dia hilang. 其实因为这个世界上的财富呢，它是会消失的， Tetapi secara rohani, 但这个属灵的财富， Tuhan berkata engkau akan memperoleh harta di surga. 主耶稣说你就必有财宝积在天上。 Banding harta di dunia dan harta di surga, 要是我们把这个世界上和这个天上的财富比起来， sudah pasti yang di dunia itu lebih menarik. 肯定的是世上的财富是更加吸引人的。 Karena di dunia kita dapat merasakan kenikmatan harta dengan serta-merta. 因为在世界上呢，我们能够直接的看见来去享受这些财富， Kita sendiri dapat melihatnya. 我们自己可以看见。 Tetapi harta di surga kita tidak pun melihatnya. 但是天上的财富我们并看不见， Kita belum lagi merasakannya. 我们也还未曾感受。 Namun kita hanya menaruh iman terhadap perkara itu. 那我们只是凭着一个信心， Karena janji Tuhan itu adalah benar. 因为这个神的应许是确实的。 Nah, ini merupakan satu perjuangan yang sangat sukar untuk dilakukan. 这个对我们来说是一个非常困难的事情， Karena melihat harta yang belum dapat diterima dan belum lagi dapat dilihat, 因为我们现在看着这个我们还未曾看见、未曾感受过的这个财富， yaitu harta di surga, 就是天上的财富， maka ramai orang lebih memilih untuk mengejar harta di dunia. 所以很多人更加倾向于这个世上的财富。 Tetapi ketahuilah 但是我们要知道， bahwa ini merupakan salah satu tembok yang memisahkan kita, 这个是其中一个把我们分开来的墙横， yang memisahkan kita antara sesama manusia. 把我们和人分开来的墙横， Terlebih lagi memisahkan kita dengan Tuhan. 更加是把我们和神分开的墙横。 Baik, itu adalah perkara yang kedua. 这个是第二点。 Kita lihat tembok yang memisahkan yang ketiga. 我们来看第三个把我们分开来的这个墙横。 Baik, butir yang ketiga ialah adat istiadat.
第三个是我们的一些这些传统习俗， Baik, adat istiadat ini sangat penting bagi kita. 我们的这些传统文化呢，或者是这些习俗呢，对我们来说是很重要的。 Dalam zaman perjanjian lama orang Israel, 在旧约当中的以色列人， mereka pun mempunyai adat istiadat yang menjadi keutamaan bagi mereka. 他们有这些他们注重的这些习俗。 Nah, bagi kita pada hari ini, 对于我们丁先来说， kita tahu di negara kita mempunyai banyak sekali kaum. 我们知道我们的国家呢有非常多的种族。 Sebelum adanya agama, 在还没有这个宗教之前呢， kita mempunyai kepercayaan masing-masing. 我们每个人有各自的信仰， Kepercayaan yang lebih kepada warisan daripada orang-orang dahulu. 而我们的这些信仰呢是从这些我们的这些祖宗传下来的， Ataupun warisan daripada nenek moyang kita. 或者是我们的先人传下来的。 Namun setelah kita mengenal Yesus yang benar, 但是在我们相信了这个真的耶稣过后， ada beberapa perkara di dalam adat istiadat yang perlu kita lepaskan. 有几件事呢是我们必须要在这个我们的传统文化当中，我们必须要弃掉的。 Di mana perkara yang berlanggar dengan kebenaran. 就是它是可能是和真理有冲突的， Jadi perkara ini kita harus pisahkan dalam hidup kita. 所以这些事情呢，我们必须要把它从我们的生活当中去除掉。 Karena meskipun kita mengikuti Tuhan, 因为虽然我们跟随主， tetapi masih ada adat yang melanggar kebenaran. 但是我们却还守着这些与真理相冲的这些习俗。 Sebenarnya kita masih ada tembok yang belum kita runtuhkan. 所以这些就是我们还未推翻的这些城墙。 Di mana sinar Tuhan itu tidak dapat menembusi tembok ini. 所以神的光呢，就照不进这个城墙里面。 Kasih Tuhan tidak dapat sepenuhnya tercurah atas kita. 神的爱呢，也不能更加全面的降到我们的身上来， Karena adanya tembok penghalang yang begitu besar di hadapan kita. 因为有这个那么大的阻隔着我们的这个城墙。 Kalau kita rujuknya di dalam 1 Petrus pasal 1要是我们看彼得前书的第1章 ayat 18. 第18节， 1 Petrus pasal 1 ayat 18. 彼得前书第1章的第18节， Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. 知道你们得赎，脱去你们祖宗所传流虚妄的行为，不是凭着能坏的金银等物。 Baik, di dalam ayat ini 在这一节里面， menjelaskan tentang penebusan Tuhan atas hidup kita. 说到主耶稣来去在我们的生活当中作为这个赎价， Daripada darah Tuhan telah menebus hidup kita yang sia-sia. 因为这个主的保险呢，把我们从这个罪恶当中，把我们从这个荒废的生命当中赎出来。 Cara hidup sia-sia yang bagaimana? 那么这个白白的生命是什么？是怎样的？ Yaitu yang kita warisi dari nenek moyang kita. 就是我们从这个祖先那里所流传下来的。 Saya percaya hal ini masih sangat banyak diamalkan di kalangan pempercaya. 我相信还有很多的这些信徒呢，在守着这些习俗， Meskipun sudah mengikuti Tuhan, 虽然已经跟从神， tetapi masih ada adat yang bercenggahan dengan kebenaran. 但是还有很多的这些行为呢，或者是习俗呢，它是与真理有冲突的。 Sebagai contoh, 打个比方， ya, kita tahu ada sebilangan besar di tempat kita masing-masing. 我们知道在我们各自的地方有大部分的人， Setiap kali ada perayaan, 每一次有这些节日， sama ada
perkawinan ataupun menyambut hari kelahiran. 不管是有这些结婚，或者是可能有人办这个生日， Biasa kita mesti dengar ada orang kampung bilang ada minum-minum. 我们知道很多这些我们的周围的人呢，都会说我们要去一起聚餐，一起喝酒。 Kalau minum-minum kopi, indah pala ini minum-minum alkohol. 要是只是喝咖啡没有问题，但是很多人是去喝酒。 Bila ditanya, kenapa begini? 很多人会问呢，那么我们为什么要喝酒？ Kita akan selalu jawab, 我们很常会答， tidak boleh, ini adat. 我们不可以不做，因为这个是我们的传统。 Inilah sebenarnya tembok yang memisahkan. 其实这个就是把我们分别开来的这个墙横。 Kita lebih tertakluk kepada adat daripada mempertahankan kebenaran. 比起捍卫真理呢，我们更加倾向于去做这些习俗。 Namun jangan kita salah sangka ya. 我们也不要误会， Bukan maksud kita buang 100% ini adat. 我们不是说我们要我们要100%的舍弃我们的这个传统， Hanya adat yang melanggar kebenaran sahaja. 只是这些和真理有冲突的。 Jadi perkara-perkara itu perlu kita pisahkan dalam hidup kita. 所以这些事情呢，是我们要把它从我们的生活当中除去的。 Tetapi yang lain, 但是其他的， yang berkaitan tentang mengasihi sama manusia. 关于这个人和人之间的这些相爱， Adat istiadat tentang kesopanan, 关于这些礼貌上的， tentang bahasa masing-masing. 关于我们的语言， Itu boleh kita pelihara. 这些是我们可以去守护的。 Tetapi sebaik saja dia bertentangan dengan kebenaran. 但是要是它是和真理有冲突的， Maka kita perlu pertahankan kebenaran. 我们就必须要去捍卫真理。 Kita lihat lagi dalam 1 Timotius pasal 4, 我们再看提摩太前书的第4章 ayat yang ke-7. 第7节， Tetapi jauhilah takyul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. 只是要弃绝那世俗的言语和老妇荒谬的话，在敬虔上操练自己。 Baik, mengajar kita untuk melatih diri beribadah kepada Tuhan. 我们要在这个崇拜上面操练自己， Latih rohani kita supaya jadi matang, supaya kita beriman sepenuhnya kepada Tuhan. 我们要在属灵方面呢来去操练自己呢，让我们加添我们对神的信心。 Ya, tidak lagi mempunyai adat istiadat tentang kepercayaan akan roh-roh di dunia ini. 我们不再相信这个世界上的这些灵， Ya, kepercayaan tentang banyak hal lah yang melanggar kebenaran. 还有很多的这些信仰呢是和这个真理有冲突的。 Baik, itu adalah tembok yang ketiga. 这个是第3个城墙。 Kita lihat tembok yang keempat, 我们看第4个城墙， yang dapat memisahkan kita daripada Kristus. 把我们和基督分开的。 Yang keempat ialah kesibukan. 第4是我们的忙碌。 Baik, memang kesibukan ini tidak lari daripada kehidupan kita. 当然，这个忙碌呢和我们的生活是分不开的。 Kita pun sibuk bekerja mencari nafkah. 我们每个人都忙碌要去讨生活， Ya, kalau tidak bekerja macam mana mau cari makan? 要是不工作的话呢，我们也没有饭吃。 Namun kesibukan ini sebenarnya ada hadnya. 但是其实这个忙碌呢是有它的这个限度的。 Sewaktu Tuhan Allah menciptakan seluruh isi di dunia ini. 当神创造这个世上的一切的万物， Meskipun Tuhan Allah menggunakan banyak masa untuk menciptakan segala sesuatu. 虽然神用了很多时间来去创造世界上的所有的， Namun dia masih menyediakan
satu hari untuk rehat sepenuhnya. 但是他也预备了一天来休息， Karena kita pada hari ini 因为我们今天 selalu menjadikan kesibukan sebagai alasan. 我们很常把这个忙碌作为借口。 Di mana pada hari ini ada satu skenario, 今天有很多的这些情况， di mana kesibukan itu menjadi alat untuk membenarkan diri. 我们用这个忙碌来作为我们逃避的这个理由。 Ya, sebagai contoh, 比如说， mungkin kita karena terlalu sibuk tidak dapat berkebaktian. 我们可能因为太过忙碌，我们不能够到教会聚会。 Ya, dahulu sebelum virus corona datang, 在这个病毒还没有来袭之前， kita sibuk tidak dapat hadir membawa diri ke gereja. 我们太忙碌，不能够到教会聚会。 Mungkin ada orang yang betul-betul terikat dengan kerjanya, 可能有人他是真的因为工作上的忙碌， yang memang tidak dapat membawa diri hadir ke gereja, 他是真的不能够到教会去聚会， tetapi masih mencari cara untuk berkebaktian. 但是他还会用尽所有的方法来去尽量的参加聚会。 Ya, biasanya berkebaktian secara online. 有一些他们可能会进行这个线上的聚会， Tetapi bagaimana pula orang yang sengaja menyibukkan diri pada hari-hari kebaktian? 但是对于这些在特定的这些聚会的日子故意来去忙碌的人呢， Itulah tembok yang memisahkan. 这个就是把我们分别开来的城墙。 Beberapa hari yang lalu saya melihat di Facebook, 几天前呢，我在这个面子书上面看到， saya melihat satu video juru terbang daripada Indonesia. 我看到一个这个在印尼的这个飞机师， sedang berada di langit, 他在空中， sedang berada di kapal, 他在飞机里面， tetapi dia masih mampu berkebaktian. 但是他还能够聚会。 Yang berada di langit pun berkebaktian, apalagi kita yang di darat kan. 他在空中都能够聚会，更何况是我们在陆地上。 Ya, karena bagaimana orang menjadikan kesibukan ini untuk membenarkan diri? 这些人他们如何利用这个忙碌来作为借口呢？ Ya, kalau pada zaman dahulu sebelum adanya corona, 在这个疫情之前， bila orang tidak dapat hadir ke gereja, 当他们不能够来到教会聚会， selalu alasannya karena dia sibuk. 他们说他们很忙。 Jadi bila mendengar dia berkata dia sibuk, 当我们听到他说他很忙碌， ya, orang pun mendengarnya terus cair. 我们听到了，我们也直接妥协。 Ya, orang terus percaya, tidak apalah karena dia sibuk. 我们直接也相信了，因为他说他很忙碌。 Sebenarnya kita tidak tahu betul-betul kesibukannya yang bagaimana. 但是我们不知道他真正是否忙碌， Apakah benar-benar sibuk ataupun sengaja menyibukkan diri. 他是真正的忙碌呢，还是故意的来去找借口？ Namun pada zaman sekarang, 但是我们今天， saya rasa tidak lagi ada alasan bagi kita untuk mengelak daripada kebaktian. 我觉得我们再没有借口来去避免参加聚会， Karena kita sudah banyak sekali peluang untuk mengikuti kebaktian secara talian. 因为我们有非常多的机会来参加这个线上的聚会。 Ya, meskipun ada peluang seperti ini, 虽然我们有这样的机会， apakah kita tahu menggunakannya? 我们是否真的会去善用这些机会呢？ Jadi jangan biarkan kesibukan ini merusakkan hubungan kita dengan Tuhan. 所以我们不要让这个忙碌呢来去破坏我们和神的关系。 Seperti yang dikatakan sebentar tadi, 就像我们刚刚说的， di mana sinar Tuhan itu ada di sebalik tembok ini. 神的光呢在这个墙的背面， Melainkan di tembok, sebelah tembok itu di mana kita berada,
penuh dengan kegelapan. 而我们所在的这个墙的另一侧呢，是充满着黑暗的。Jadi kita memerlukan cahaya daripada Tuhan. 所以我们必须要有这个从神而来的这个亮光。Bagaimana supaya kita memperoleh cahaya ini? 那么我们如何要得着这个亮光呢？ Yaitu kita kena meruntuhkan tembok pemisah ini. 我们必须推倒这个在中间隔绝着我们的城墙。Kita sudah mempelajari 4 butir tentang tembok yang memisahkan. 我们已经学习了这个4点，就是关于这个分别的城墙。Yang pertama yaitu perbezaan di dalam kepercayaan. 第一点就是这个信仰上的差异。Yang kedua kekayaan. 第二点是财富。Yang ketiga adat istiadat. 第三点是我们的这些传统。Dan yang terakhir adalah kesibukan. 最后是我们生活上的忙碌。Jadi biarlah perkara-perkara ini menjadi pengajaran di dalam kehidupan kita. 但愿这些事情呢，都能够成为我们生活上的教训。Bahwa hidup kita ini sebenarnya mempunyai tembok. 我们要知道，我们的生活当中呢，其实是有城墙的。Jadi tembok ini bukanlah menyelamatkan kita daripada kejahatan. 而这个城墙呢，它并不是保护我们免于这些坏事的， Tetapi memisahkan kita dari Kristus. 而是把我们和这个基督分别开来的。 Jadi kita harus runtuhkan tembok ini. 我们必须要推翻这些城墙， Biar Kristus bangun tembok pelindung yang baru buat kita. 我们要让主耶稣基督呢，为我们来去建立一个全新的这些能够真正保护我们的城墙。 Baiklah, renungan firman Tuhan pada malam ini sampai di sini saja. 今天这个圣经道理的分享就到这里结束。 Seterusnya mari kita sama-sama naikkan kidung pujian. 接下来我们再一起唱诗， Ulangan 135. 赞美诗135首。
Baiklah, sekarang kita akan sama-sama sekali lagi berdoa. 现在我们会再次的祷告。 Di dalam doa ini jangan lupa kita bersyukur kepada Tuhan atas pimpinan Tuhan. 祷告中呢，我们不要忘记感谢主，感谢主的带领。 Kita juga membantu doa iman kita bersama. 我们也为我们各自的信心来祷告， Bantu doa juga mereka yang kurang sehat. 也为这些身体欠安的弟兄姐妹祷告。 Kita juga mohon Tuhan menyertai setiap perancangan kerja suci yang akan datang. 我们也求神来去带领前面一切这些被安排的这些圣工。 Jangan lupa kita mendoakan baris hadapan di dalam gereja. 我们也不要忘记我们教会当中的前线人员， Begitu juga baris hadapan di dalam negara kita. 还有我们国家的前线人员。 Semoga Tuhan terus memimpin dan memberkati. 愿主继续带领以及祝福他们。 Baik, mari kita sama-sama sehati berdoa. 我们同心一起来祷告。 Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa. Haleluya, syukur puji Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya.
Dimanapun bersinar, dimanapun bersinar, orang sesat tunggu bimbing dia ke surga. Dimanapun bersinar, dimanapun bersinar, dimanapun bersinar, orang sesat tunggu bimbing dia ke surga. Dimanapun bersinar. Baik, syukur pada Tuhan, kebaktian dalam talian pada malam ini sampai di sini saja. 感谢主，今晚的线上聚会就到这里结束。 Salam damai dan jumpa lagi, Tuhan memberkati. 愿主祝福大家，我们平安再会。